Xbox dekat sini. Xbox di pada fasa late game masih lagi membahaya, mempunyai high ground dekat sini, dapat memberhentikan push yang ingin dilakukan oleh pasukan Red Esports. Kembali kepada pasukan Red Esports untuk ban mereka yang keempat, dan jawapan mereka adalah mengeluarkan Xbox terus. Xbox di ban keluar, dan seperti itulah analis Karakuri dia dah bagi tahu dah terus saja pasukan Red keluarkan Xbox terlebih dahulu, dan tim bosku ada satu lagi slot ban yang mereka boleh ban keluar kat sini. Mungkin Roma boleh di ban keluar, ataupun mereka masih lagi berfikir yang Hayabusa ni akan bermain di bahagian goal lane, jadi satu lagi jungler maksudnya boleh di-ban keluar. Insanshin mungkin boleh di-ban keluar. Ataupun mungkin mereka akan mengeluarkan support dekat sini, mid laner, sama ada Fasa ataupun Loyi yang boleh memberikan gangguan. Kerana pasukan bosku sekarang ini ada Sun, ada Ruby, ada Kagura, jarak dekat. Jadi kalau berhadapan dengan Fasa ataupun Loyi, memberikan gangguan mereka nak berkumpul, memberikan gangguan mereka untuk bergaduh. Tetapi Sylvana yang dikeluarkan dari sini, Sylvana salah satu direct counter kepada Sun, satu pilihan pengeluaran hero yang sangat bagus juga daripada pasukan bosku. Dan kita tahu bagaimana kekuatan Sylvana sebenarnya antara hero yang mempunyai win rate yang tinggi, iaitu 88% setakat ni, menunjukkan bagaimana keberkesanan Sylvana di dalam meta MPL Malaysia ketika ini. Terus saja di ban keluar, tak nak bagi counter kepada Sun, dan Sylvana boleh juga diletakkan selaku Roma. Terus sahaja mengurangkan sekali lagi hero Saiyajin, dan juga Rafaela dikeluarkan oleh pasukan Red Esports bagi mengurangkan kelajuan kalau ada untuk melakukan rotasi. Ya, terutamanya dengan Sun, di mana kalau tanpa Rafa, mobility tu memang dah ada, tapi kalau ada lagi makin menjengkelkan bagi pasukan Red Esports. Dan kita kena ingat, di Red Esports buat masa ni Haya, Phobius dan juga Esme, di mana damage keluaran mereka bukanlah jenis burst meletup macam itu. Jadi mengambil sedikit masa. Kalau ada support heal dekat sini, agak lama Red Esports nak menjatuhkan mana-mana ahli pasukan bosku dengan mudah. Jadi satu ban yang sangat baik daripada Red Esports juga. Sekarang ni kita kembali kepada pasukan bosku untuk pick mereka yang keempat. Kurang daripada 5 saat, dan tentu saja mengambil Bellman sebagai pengganti Xbox. Balman telah pun diambil oleh pasukan bosku di sini. Ada sustain, dan kita tahu bagaimana kalau adanya Balman, penjagaan lane tu menjadi lebih sukar untuk kita berhadapan dengan beliau. Walaupun di patch yang baru ni ada sedikit nerf, tapi masih lagi kuat sebenarnya. Dan Akai terus sahaja diambil oleh pasukan Red Esports, dan pick yang terakhir mereka memerlukan. Kalau mereka tak ambil magic pun kena ingat, Ash dia boleh gunakan hero mid lane dia. Patrick masih lagi terbuka, Nathan juga masih lagi ada untuk Ash. Ya, Nathan di mana buat macam ni pasukan bosku tak menggambarkan hero yang boleh pergi kepada bahagian backline. Sebenarnya sangat-sangat sesuai untuk Ash mengambil mage jarak jauh seperti Nathan, Fasa, masih lagi sesuai dekat sini. Dan sekarang ni pasukan bosku, pilihan mereka yang terakhir, Roma bagi mereka. Siapakah jawapan yang baik? Mereka masih lagi memerlukan orang yang boleh pergi kepada bahagian backline. Mereka perlu seorang yang boleh memberhentikan gerakan Hayabusa. Dan nampak seperti mungkin Atlas pilihan yang masih lagi tinggal dekat sini. Tigreal masih lagi terbuka kalau mereka mahukan. Kalaulah mereka dapatkan Tigreal, tapi mungkin agak sedikit sukar lah sebab adanya Akai. Jadi ketika nak buka Implosion mungkin akan dihalang terlebih dahulu. Tapi tak apa, kita akan lihatkan siapakah yang akan didapatkan oleh pasukan bosku dengan berbaki 8 saat sahaja lagi masa di atas draft. Mereka mendapatkan, okey, adakah Ruby akan diletakkan selaku Roma? Sama ada Ruby ataupun Bellman. Sama ada Ruby ataupun Bellman akan ditugaskan sebagai Roma. Kerana Bellman pun agak keras, Ruby juga boleh menjadi keras, dan boleh menjadi frontliner bagi mereka. Tak ada masalah. Tetapi ini strategi yang menarik daripada pasukan bosku. Sangat-sangat menarik. Ini menunjukkan bahawa di bahagian fasa early game, pasukan bosku boleh bergerak dengan lebih agresif, terutamanya apabila ada dua hero yang kebal di bahagian tengah. Ini kalau Kagura ditugaskan di bahagian goal lane. Betul. Kalau ditugaskan ke bahagian gol lane, jadi pergerakan mereka akan menjadi lebih pantas. Tapi kena ingat, yang bermain untuk pasukan Red ketika ini adalah
Saiyan Jin dah kita nampak bagaimana potensi dia pada hari semalam sangat-sangat baik. Adakah dia mampu untuk membawa prestasi sebaik semalam di game kita pada hari ini, iaitu game di mana pasukan Red Esports menentang pasukan Team Bosku. Game yang pertama, penentuan untuk mereka dapatkan mata yang pertama. Sangat membahaya draft yang dibawakan oleh pasukan Bosku. Kelima-lima hero yang dibawa adalah hero yang berjarak dekat dengan Saiyan Jin menggunakan Akai. Boleh sahaja mengunci mereka dengan Hurricane Dance. Begitu mudah. Jadi, ini bergantung kepada siapakah yang boleh menggunakan hero masing-masing dengan lebih baik lagi. Ya, pada kita lihatkan Skupos menggunakan emblem tank. Jadi kemungkinan besar dia akan bermain selaku Roma. Jadi ini adalah satu situasi yang baru untuk pasukan Bosku. Dan perhatikan Saiyan Jin mengganggu sedikit Skupos. Ash datang cuba untuk memberikan bantuan. Terus sahaja Skupos. Nyawa dia separuh ketika ini agak berbahaya. Dia seperti biasa akan cuba dapatkan sebanyak mungkin jungle yang dia boleh dapatkan. Ya, ini yang menarik tentang pasukan Bosku. Sentiasa ada eksperimen yang mereka lakukan. Sentiasa ada perkara yang unik dan juga menarik. Tetapi buat masa kini, dengan pengambilan Little Wonder seperti tadi, Red Esports sedikit ke hadapan terutamanya kepada jungler. Saya Jin masih lagi memberikan tekanan kepada Sonic, tetapi Skupos ada di bahagian hadapan menghalang pergerakan Saiyajin dan M juga bersedia. Kali ini dia akan bermain di bahagian mid lane. Jadi seperti yang awak katakan, rotation mereka akan berlaku sedikit kurang pantas, tapi tidak mengapa, mereka akan memastikan yang Sonic sentiasa akan dijaga terlebih dahulu. Dan kita tahu Sonic kalau dia gunakan Sun, at least dia akan menyiapkan satu atau dua item untuk dia masuk di dalam team fight. Walaupun Sun bergerak dengan sangat pantas, tapi dia masih lagi memerlukan item. Ya, dan kalau kita berbincang pasal draft pada pasal late game, walaupun Team Bosku adanya Sun boleh melakukan push dengan mudah, tetapi Red Esports adanya Fasa dengan Feather F-Type mempunyai high ground, boleh saja melakukan pertahanan dengan mudah juga. Tetapi mereka perlu berhati-hati apabila Sun, iaitu Sonic, melakukan split pushing. Yap, split pushing yang berbahaya untuk pasukan Team Bosku. Kita tahu dia main Link pun split pushing sangat bahaya. Kalau dia main Sun mungkin akan berlaku lagi bahaya ketika ini. Tapi Mal telah pun bergerak kepada Turtle. Cuba untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Neo menyedari pergerakan pasukan Red. Dia berpusing ke arah Turtle tersebut. Cuba untuk mendapatkan Turtle. Bersebelah diberikan kepada M terlebih dahulu. Dan Turtle berjaya untuk didapatkan oleh Sonic. Hentakan daripada Harry. Menjatuhkan seorang pemain. Skupos cuba untuk menyelamatkan diri. Tapi terus sahaja berjaya ketika ini. Mal gagal retribution. Ya, tetapi walaupun Red Esports tidak mendapatkan Turtle, gagal daripada retribution, tetapi mereka berjaya mendapatkan 2 kill. 2 kill ke atas pasukan Bosku. Dan disebabkan adanya First Blood, ini adalah First Blood bounty untuk para penonton. Ambil kod di bawah ini dan pergi kepada m.mobilelegends.com/en/code-action untuk dapatkan hapuan anda. Harry dalam bahaya, hentakan daripada Tanglo yang cuba untuk memberikan damage. 2 orang pemain cuba untuk mendapatkan Harry. Dia tak guna flicker dan terus sahaja Little Counter. Harry terus saja dijatuhkan. Ya, di mana Little Counter tidak kisah tentang shield anda, lebih kepada nyawa anda. Di bahagian atas bentar tadi terjatuhnya Fred diasak oleh Aaron dan juga Ash. 1 untuk 1 sebentar tadi dijatuhkan di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Terdapat kematian yang sama. Mal masih lagi memfokuskan kepada farming. Untuk turtle yang pertama, luck dia tak ada lagi. Jadi mungkin di next objektif dia boleh memperbaiki retribution beliau. Dan Harry di bahagian bawah, dia kalau gunakan Fovia sebenarnya memang bahaya. Tapi kali ni dia akan berhadapan dengan Neo menggunakan Balmond. Ya, dan kita kena ingat di mana Little Counter boleh abaikan saja shield yang boleh didapatkan oleh Foviet. Dan sekarang ini kita melihat di mana kedua-dua pasukan tidak bermain terlampau agresif di dalam jungle musuh. Kerana pasukan Bosku, mereka nak memberikan farm secukupnya kepada Sonic yang menggunakan Sun. Betul juga dengan Hayabusa bagi pasukan Red Esports. Tetapi untuk para penonton, untuk kekalkan kesegaran anda melihat match ini, jangan lupa untuk membeli Rexona Lime Cool 5 kali fresh. Selamat petang. Saya terus saja dijatuhkan, tapi Feather Strike yang besar damage-nya menghujani tim Bosku. 2 telah pun terkorban. Skupos cuba untuk mencari, tapi Mal dalam bahaya ketika ini. Kuat Shadow masih lagi belum ada. Little Counter berjaya dielakkan oleh Mal, tapi dia akan ditarik. Kena pula Cyclone Switch, terus saja dijatuhkan. Lompatan daripada Harry mencari 1 kill, tapi Aim terlebih dahulu menjatuhkan Ash. Aaron cuba untuk mendapatkan Aim, cuba untuk menyelamatkan diri dan terus saja Aim pasrah dan terus sahaja dijatuhkan. Tetapi lihat di manakah Fate.
Fate sedang cuba untuk mencolik purple buff milik pasukan Red Esports dan nampaknya mungkin tak disedari. Saya tak pasti sempat. Aaron berjaya mengambilnya. Walaupun ianya tak akan diberikan kepada jungler pasukan Red Esports iaitu Mal. Masih lagi kemenangan kecil untuk pasukan Bosku. Pertarungan yang berlaku sebentar tadi kebanyakannya terkorban. Saya ingatkan Mal masih lagi hidup tapi adanya Skupos dia tidak ragu-ragu untuk menangkap Mal dan terus saja Mal dijatuhkan. Dan kalau kita perhatikan seperti yang awak katakan tadi, Fate cuba untuk mendapatkan purple buff tapi tidak berjaya. Turtle yang kedua cuba untuk dimulakan terlebih dahulu oleh tim Bosku di sini. Saiyajin memerhati, dia lompat, dia gunakan stun kepada Skupos tapi Skupos masih lagi kebal untuk melepaskan diri. Dan di mana seperti kedua pasukan merasakan terlampau berisiko untuk memulakan turtle ini, mereka hanya memain kiting sahaja, menantikan di mana ada salah satu ahli pasukan musuh terlebih position ke hadapan, mudah saja nak ditangkap. Tetapi kita melihat Red Esports telah pun bersedia berlega-lega di kawasan turtle buat masa kini. Skupos masih lagi berada di bahagian hadapan mencari peluang untuk menggunakan I'm Offended. Tetapi perlu ingat Saiyajin dengan menggunakan Akai, adanya Hurricane Dance boleh saja memberikan counter attack dekat sini. Skupos dia cuba untuk mendapatkan Saiyajin. Di satu tarikan telah pun berlaku hentakan kepada Saiyajin. Dalam bahaya ketika ini, berpusing-pusing Neo di bahagian tengah. Mal dalam bahaya, dia cuba untuk masuk. Ogi Shadow Kill telah pun diaktifkan. Lompatan daripada Harry tapi Harry tetap akan dijatuhkan. Mal berjaya untuk mendapatkan Neo tapi Mal dalam bahaya. Mal cuba untuk melarikan diri. Saiyajin apa yang anda buat di tengah-tengah itu, dan terus sahaja Saiyajin akan dijatuhkan. Aaron datang cuba untuk memberikan sedikit bantuan tetapi tim Bosku tidak gentar kerana Turtle masih lagi berjaya untuk didapatkan. Aaron terus saja melarikan diri. Sebut pasal Turtle didapatkan tadi, jangan lupa untuk bertukar kepada Yudu. Dapatkan ganjaran anda 100 diamond secara percuma dan juga 20 gig data MLBB. Kesilapan apabila Saiyajin menerima damage terlampau banyak sebentar tadi menyebabkan beliau tak boleh membantu memulakan teamfight dengan baik, dan Bosku mengambil peluang melihat Saiyajin nyawa yang rendah tak boleh nak initiate. Mereka terus memaksa teamfight dan itu memberikan mereka peluang besar memenangi teamfight tersebut dan juga mendapatkan turtle. Aaron sedikit nakal di sini. Aaron cuba untuk mendapatkan orange buff tapi Sodic telah pun bersedia ketika ini. Dia tidak berjaya untuk mendapatkan orange buff tersebut. Saiyajin datang cuba untuk memberikan bantuan tarikan daripada Skupos tapi perhatikan Saiyajin berpusing menghalang pergerakan pasukan tim Bosku. Mereka berjaya untuk melarikan diri tapi aim ada execute. Terus sahaja Saiyajin dihantar pulang. 4 kematian untuk dia. Nampak seperti Saiyajin kurang selesa menggunakan Akai dekat sini. Seperti pilihan yang bijak daripada pasukan Bosku untuk memberikan fokus ban terhadap hero-hero Saiyajin. Dan sekarang ni seperti pasukan Bosku sedang memegang game dengan begitu baik. Skupos bertemu dengan Mal. Dia ada shadow di dalam diri dia tapi I'm Offended digunakan terlebih dahulu. Mal berjaya untuk melepaskan diri. Turret ini dalam bahaya, mungkin akan dijatuhkan. Neo datang dengan Sonic cuba untuk mendapatkan Harry. Ke mana nak lari? Satu lompatan telah pun diaktifkan tapi Harry tetap juga akan terkorban. Tiada jalan keluar, tiada bantuan daripada rakan-rakannya yang lain. Bosku mudah mendapatkan satu kill dan sekarang ini pasukan Bosku memberikan tekanan di bahagian top lane, dan kita perlu ingat Sun mudah saja nak melakukan push dengan begitu pantas. Aaron memberikan tekanan kepada bahagian bottom lane tetapi adanya Fate memberikan tahanan. Feather extra yang besar damage dia. Skupos cuba untuk larikan tapi Ash dikejar oleh si monyet ini. Dia cuba untuk mendapatkan Ash tapi Ash masih lagi sempat untuk menggunakan flicker bagi menyelamatkan diri tapi Sonic dalam bahaya ketika ini. Dia terperangkap tapi dia sebelum tu berjaya untuk mendapatkan Mal. Saiyajin juga telah pun ditumpaskan. Pasukan Bosku bersemangat tinggi ketika ini. Skupos cuba untuk melarikan diri. Aaron terus saja mengejar Harry, lompat menghentak Skupos. Satu lagi hit tarikan tapi dia aktifkan Demonic Force. Demonic Force damage yang sangat besar menjatuhkan 2 pemain pasukan Bosku. Ini sebab kenapa Harry tidak boleh bermain ataupun biarkan dia bermain Fovius. Ya, serangan balas yang cantik daripada pasukan Red Esports, terutamanya dengan ada Harry sebentar tadi. Dan sekarang ini Red Esports berjaya menjatuhkan trade mereka yang kedua, bertrade di bahagian mid lane bagi pasukan Bosku. Lord telah pun hidup buat masa kini. Red Esports nampaknya tak akan memulakan Lord ini terlebih dahulu, memberikan fokus untuk clearkan minion wave di bahagian atas, di bahagian bottom terlebih dahulu sebelum memulakan gerakan mereka yang seterusnya. Dan jom kita melihat daripada segi item di mana Ash telah pun menyiapkan Clock of Destiny dan juga Lightning Transient. Dan sebentar sahaja lagi mungkin Divine Glaive akan disiapkan. Mungkin Divine Glaive untuk memastikan ada penetration yang lebih
bagi menjatuhkan pihak lawan. Tapi Saiyajin telah pun bersedia di hadapan Lord. Cuba untuk merhati di manakah pergerakan pasukan Bosco. Tapi Scopo satu tarikan kepada Harry dalam bahaya. Ada yang over tetapi damage yang besar. Ash mendapatkan aim. Tapi perhatikan lompatan. Sekali lagi killing spree diberikan kepada Harry. Fate juga berjaya untuk mendapatkan Ash. Tapi satu hentakan daripada Sonic. Cuba untuk menjatuhkan seorang pemain. Tapi masih lagi kebal. Shutdown diberikan mega kill untuk seorang pemain iaitu Sonic. Tapi perhatikan Mal di bahagian top lane melakukan split pushing. Tapi Aaron masih lagi mengejar. Fate berjaya untuk mendapatkan Saiyajin. Sonic cuba untuk lepaskan diri. Jangan kejar aku Aaron. Tapi Aaron masih lagi mahukan kill. Dia cuba untuk mendapatkan kill di sini. Sonic tidak dibiarkan pulang. Fate juga tidak dibenarkan untuk pulang. Sonic, anda nak lawan juga. Anda akan tertumpas. Ini Aaron bos. Tapi Aaron cuba untuk dikejar oleh Fate. Dan Fate akan melarikan diri. Tapi Mal Karakuri lagi bijak mendapatkan inhibitor turret di bahagian top lane. Di mana target yang lebih penting lagi. Di mana, ya, tim Bosco, kau nak menang team fight? Okey, kami bagi kau menang team fight. Tetapi kami berjaya membuka satu jalan ke arah kemenangan di bahagian top lane. Dan dengan di mana hancurnya inhibitor turret milik pasukan Bosco di bahagian top lane, ini memberikan tekanan tanpa henti. Dan ini akan memecah belahkan perhatian pasukan Bosco nak melakukan pertahanan, nak mengganggu pengambilan Lord Red Esports sekarang ini. Scoopos telah pun tiba di bahagian hadapan. Saiyajin masih lagi di dalam bush. Masih lagi ada Hurricane Death di sini untuk mengganggu pergerakan pasukan Bosco. Scoopos telah pun bersedia. Tapi perhatikan Feather Extract di bahagian belakang bagi memastikan nyawa Lord tersebut berkurang. Bagi ada retribution tapi akan di-cancel terlebih dahulu. Sonic berjaya untuk lepaskan diri tapi Mal datang balik kepada Sonic. Sonic sentiasa akan dikejar oleh Aaron. Satu lompatan daripada Harry mencari Scoopos tapi itulah target yang sukar untuk dijatuhkan. Kedua-dua pasukan akan reset dulu. Berdisiplin daripada Red Esports kerana mereka tahu mereka tak perlu nak memasa team fight terlampau sangat disebabkan di bahagian top lane minion mereka sentiasa memberikan tekanan. Lambat laun tetap akan memaksa pasukan Bosco untuk pergi kepada bahagian atas melakukan pertahanan. Dan apabila perkara tersebut berlaku, mereka boleh memulakan Lord sekali lagi. Dan dari mana Lord telah pun bertukar kepada Luminous Lord bawah masa kini. Ash. Feather Extract telah pun dilepaskan. Sonic bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Ketika ini nyawanya sedikit membuka ruang kepada pasukan Red Esports untuk memulakan Lord mereka. Ya, dan di mana pasukan Bosco kita melihat di bahagian hadapan adanya aim, adanya Scoopos. Pergi pada bahagian hadapan dekat sini. Saiyajin yang menggunakan Archive perlu mencari Sonic, perlu mencari Sun untuk lock beliau daripada mengganggu pengambilan lock ini. Mal dalam bahaya. Damage yang besar. Aim hampir sahaja mengaburi mata Red Esports sebentar tadi bagi mendapatkan Mal. Mal masih lagi terselamat dan Lord ini cuba untuk diberikan fokus sebab mereka tahu mereka ada Sun. Jadi Sun ini akan cuba untuk mendapatkan Lord dengan pantas tapi Harry sudah pun bersedia. Hentakan daripada Harry. Cuba untuk mendapatkan seorang pemain tapi Feather Extract di bahagian belakang telah pun digunakan. Stun kepada Fate. Cuba untuk mendapatkan Ash tapi ada lagi Demonic Force digunakan oleh Harry. Sangat kebal mencari Sonic. Sonic dash. Sonic akan dihempak tapi dan itulah dia tetap juga akan ditumpaskan. Saiyajin mengganggu pergerakan pasukan Red ketika ini. Dan perhatikan bagaimana Mal masih lagi berjaya untuk mendapatkan double kill dan Lord mungkin akan didapatkan. Ya, dengan kematian 4 ahli pasukan Bosco hanya aim seorang sahaja. Sedikit bahaya jika dia nak cuba mencolek Lord ini. Jadi di mana aim terpaksa memilih untuk kembali kepada base, bersedia untuk melakukan pertahanan. Mungkin Red Esports ingin menghabiskan game serta-merta dekat sini di bahagian top lane. Minion aim dikejar. Saiyajin cuba untuk berikan fokus kepada Chris tapi aim dalam bahaya. Satu tolakkan kepada Saiyajin untuk menghalang aim membuat apa-apa ketika ini. Tapi Crystal tidak berjaya untuk didapatkan kerana Scoopos telah pun hidup terlebih dahulu. Hentakan kepada Sonic cuba untuk memberikan bantuan. Aaron cuba untuk melepaskan diri tapi dia masih lagi degil. Dia kebal. Ya, di mana Red Esports tak perlu nak memasa Lord menjadi milik mereka. Masih lagi dalam perjalanan di bahagian top lane. Red Esports sekarang ini hanya perlu fokus untuk menjatuhkan inhibitor turret di bahagian mid, di bahagian bottom lane. Di mana pasukan Bosco perlu memikirkan adakah mereka nak memastikan mid ataupun bottom untuk diselamatkan terlebih dahulu. Lord cuba dibersihkan dengan pantas tapi Saiyajin tolakkan. Tarikan
Arah kepada Skupas, melekat ke dinding. Neo juga dalam bahaya. Mal. Mega kill diberikan kepada Mal. 2 terkorban di saat ada wave minion yang besar ketika ini. Berita yang buruk untuk pasukan bosku. Perhatikan, mereka akan cuba untuk menamatkan game ini. Pasukan Red mempunyai darah yang segar. Mal mencari-cari peluang untuk menamatkan permainan ini. Satu tolokan, Sonic dijatuhkan. Perhatikanlah bagaimana Fate juga dalam bahaya. Hentakan daripada Harry. Ada Winter hanya untuk memberikan sedikit sahaja masa. Aim terlebih dahulu dalam sekelip mata. Menjatuhkan Ash, tapi Crystal diberikan fokus. Crystal dijatuhkan. Red Esports memenangkan game yang pertama. Di mana kita kelihatan bosku pada permulaannya dapat memberikan saingan yang hebat. Tetapi apabila Saiyajin semakin lama semakin selesa menggunakan Akai, memberikan prestasi yang cantik, membenarkan mereka mendapatkan kemenangan. Jom kita lepas kepada Amal Lafayette dan juga Seal untuk bincang